Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John hari Selasa 11 Mei 2021. Apa khabar anda di rumah? Kami doa dan kami harapkan agar mereka berada di rumah ataupun di mana saja anda berada dalam keadaan yang sihat dan selamat sejahtera. Betul. Jess, selamat pagi Jess. Selamat pagi John. Apa khabar Jess? Khabar baik. Sedondon kita hari ini ya. Yes, kita pakai hitam hari ini. Kita pakai hitam. baju kurung. Yeah. Saya pakai baju Melayu. Kita nak menyemarakkan lagi mood hari raya. Betul. Tak lama saja lagi. Tak lama lagi. Berapa hari lagi John? Lagi 2 hari. 2 hari lagi. TikTok dah nak raya. Betul. Jadi itulah bulan Ramadan pun dah nak pergi. Yeah. Jadi itulah tak lama lagi kita akan raya, so kita nak mulakan mood hari raya mulai hari ini. Kita sama-sama sambut raya. Betul. Jadi kepada anda boleh saksikan kita secara langsung macam biasa selama 1 jam di saluran 122 Astro dan juga MyTV. Dan juga kita bersiaran langsung di Facebook TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat berada di rumah, boleh saksikan kita secara langsung di Facebook. Dan antara topik hangat yang kita akan bincangkan pada hari ini betul. iaitu bersama dengan Dr. Hana Yasmin Marzuki, Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Berkenaan dengan topik Minggu Imunisasi Sedunia. Topik ini memang sangat sesuai dengan keadaan semasa. Ya. Apabila sekarang seluruh dunia sedang bertungkus lumus untuk mengadakan ataupun untuk menjalankan program imunisasi COVID-19. Dekat Malaysia sendiri pun sedang berlangsung program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan ini yang kita nak capai. Imunisasi untuk kebanyakan population ataupun populasi dunia ini supaya virus ini tidak lagilah menjadi satu macam halangan kita untuk meneruskan hidup kita seperti biasa dan sebagainya. Jadi Minggu Imunisasi Sedunia sangat sesuai dengan keadaan kita di masa kita dah bagi penjelasan juga kepada rakyat-rakyat di luar sana apa itu program imunisasi sedunia, penting imunisasi itu. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sehingga 8.30 pagi. Betul. Dan cakap mengenai saya masih lagi nak bercakap mengenai imunisasi ni. Sebenarnya bukan COVID-19 saja program imunisasi yang pernah dijalankan. Sebelum ini memang biasa kita dengar mengenai HPV, mengenai hepatitis, mengenai banyak lagi penyakit-penyakit lain yang semua pernah menjalani program imunisasi di mana kita telah pun menerima suntikan masa kita berada di umur yang lebih muda ataupun bayi, dan sekarang itulah COVID-19 itu hangat. Kita dewasa, tua, muda semua pun terima vaksinasi COVID-19. Itu semuanya selepas ini bersama dengan Dr. Hana Yasmin Marzuki, Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Dan Jess, untuk kita kupaskan baru-baru ni topik kita pada pagi ini iaitu semalam kecoh, dan juga semestilah kita pun dah tahu mengenai berita mengenai PKP. Perintah Kawalan Pergerakan akan dilaksanakan di seluruh negara mulai 12 Mei hingga 7 Jun 2021 mulai esok. Dan perkara ini dimaklumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19. Dan kalau kita lihat, Jess, baru-baru ini negara Malaysia telah pun mencatatkan angka positif yang sangat tinggi. 4 angka, 3,000, 4,000 setiap hari, dan Sarawak sendiri pun 3 angka sejak dalam 2-3 minggu ni, 300, 400, malah sampai 600-700 juga di Sarawak. Dan itu sangat membimbangkan, dan juga sekarang ni kewujudan varian-varian baru yang lebih kuat, yang kadar jangkitannya lebih tinggi, yang lebih bahaya. Jadi itu merupakan punca antara sebab yang mengapa PKP ini harus dilaksanakan di seluruh negara, dan juga pematuhan SOP yang lemah di kalangan masyarakat kita. Dan itu semua antara penyebab peningkatan kes COVID-19. Ramai yang merungut sebenarnya, John. Ramai yang merungut disebabkan mengapa PKP ni harus dilaksanakan dan nak dekat-dekat raya ni. Mengapa? Tapi kalau anda nampak sendiri peningkatan kes secara mendadak dan tiada penurunan yang dicatatkan beberapa minggu ni. Jadi keputusan untuk melaksanakan PKP itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah keputusan yang sangat bagus, sebab sebelum ni, John, kita pun pernah menjalani PKP. Jadi maksudnya tiada masalah untuk kita menjalani PKP. Kalau dilihat sebelum ni keputusan kita menjalankan PKP
PKP, penurunan kes pun kita dapat kita dapat capai. Dapat capai. Jadi kali ini kalau kita jalankan PKP, kita harapkan bahawa penurunan kes juga akan dapat dicapai seperti yang sebelum ni kita lakukan. Ya, betul. Tapi sebelum pihak kerajaan memutuskan untuk menjalankan PKP, kita kan telah pun diisytiharkan darurat. Betul. Dan pengisytiharan darurat tersebut adalah untuk dengan harapan kes COVID-19 dapat turun. Tapi nampaknya pengisytiharan darurat ini macam seolah-olah macam kurang berkesan. Betul, kurang berkesan. Jadi itulah. Tapi semalam saya tengok dekat media sosial rata-rata yang menyoalkan kenapa PKP nak dilaksanakan beberapa sahaja lagi menjelang perayaan Hari Raya. Kalau kat Sarawak pun Hari Gawai, Gawai pun lagi, sama juga. Lagi dalam masa 2 minggu lagi sambutan Hari Gawai dan juga Pesta Kaamatan di Sabah. Kenapa baru sekarang? Jadi itu banyak yang mempersoalkan sebenarnya. Kenapa tidak dilakukan sebelum ataupun jauh lagi di kehadapan 2 minggu lepas ke ataupun dan sebagainya. Tapi saya percaya mungkin pihak kerajaan ada sebab mereka tertentu. Ya. Sebab kita tahu kalau kita laksanakan PKP, ramai sebenarnya yang akan hilang punca pendapatan dan juga kegiatan ekonomi sangat-sangat dapat terjejas lah. Ya, salah satu lagi John, disebabkan kalau kita jalankan PKP, tiada sesiapa yang akan melalui rentas daerah dan sebagainya. Betul. Sebab itu yang paling penting sebenarnya untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi antara larangan yang tidak dibenarkan semasa PKP akan dijalankan nanti adalah larangan rentas daerah dan rentas negeri. Kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, tebu janji vaksinasi dan pasangan jarak jauh. Dan melarang semua bentuk perhimpunan sosial termasuk kenduri, kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis doa selamat dan sebagainya. Melarang semua aktiviti sukan dan rekreasi. Juga semua institusi pendidikan ditutup. Itu sedia maklum yang kita tahu. Dan bilangan orang di dalam kenderaan persendiri, maksudnya persendirian, teksi dan e-hailing dihadkan kepada 3 orang sahaja. Jadi termasuk pemandu. Betul, termasuk pemandu. Jadi tak boleh lebih-lebih daripada 3 orang. Itu kalau nak lebih-lebih juga kena jawab sendiri, kena compound. Apabila nanti kat roadblock nanti jawab sendiri. Lepas tu kita tak boleh makan di restoran tersebut, John. Kita kena take away, tapau. Tidak dibenarkan kalau untuk dine in. Jadi untuk majikan diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah BDR dengan kehadiran tidak lebih 30%. Jadi itu pun merupakan salah satu faktor penting untuk kita jalankan PKP juga. Dan ziarah rumah ke rumah serta ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dibenarkan. Solat sunat Aidilfitri dan masjid di surau dengan kehadiran jemaah tidak melebihi 50 orang. Ya, operasi rumah ibadah bukan Islam juga akan diperketatkan. Dia ada boleh tapi akan diperketatkan. Ada SOP dia. Dan langkah-langkah khusus yang sedang dilaksanakan di Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Ini adalah statement yang agak mengelirukan ramai orang. Betul itu merupakan poin yang ke-11 di mana langkah-langkah khusus yang sedang dilaksanakan di Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan diteruskan. Jadi adakah Sarawak ini, kalau kita lihat sebelum ni kan Jess, apabila pihak kerajaan ataupun Majlis Keselamatan Negara mengumumkan sesuatu yang melibatkan negeri Sarawak, tapi kita khususnya kalau kita dekat Sarawak ni, kita biasanya akan mendengar arahan ataupun dapat arahan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Jadi adakah Sarawak akan melaksanakan PKP juga seperti dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini? Kita tunggulah apa yang akan dikongsikan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Dr. Sugah. Jadi mungkin nantilah. Jadi kita rakyat Sarawak masih lagi tertunggu-tunggu. Adakah PKP ataupun tidak PKP di Sarawak. Jadi sedikit kekeliruan di situ. Tapi apa-apa pun kita sama-sama menunggu, John. Dan kita harapkan yang terbaiklah untuk negeri dan juga negara kita yang tercinta. Baik. Dan juga semalam mengenai SDMC ni, semalam juga dalam sidang media JPBNS ataupun kenyataan media ada mengeluarkan mengenai SOP sambutan Hari Raya yang telah pun dikemaskinikan oleh Majlis Islam Sarawak. Ya, pindaan sambutan Hari Raya telah dikurangkan kepada hanya 1 hari saja tempoh untuk ziarah Hari Raya disambut. Dan juga itu melibatkan hanya membenarkan ahli keluarga terdekat saja, John. Jadi daripada 1 hingga 3 Syawal dikurang kepada 1 Syawal saja. Mula-mula dulu dia 7. 7 ya, hari. Lepas tu 3 hari. Lepas tu sekarang 1 hari. Mungkin petang ni tak boleh pula. Itu saya tak tahu. Okay. Jadi kita lihatlah. Dan juga mungkin mengenai aktiviti ziarah kubur tidak digalakkan. Ini yang
dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak. Takbir raya dibenarkan di masjid dan surau, tidak melebihi jam 10 malam. Solat sunat Aidilfitri dibenarkan mengikut jemaah dengan mematuhi penjarakan fizikal berdasarkan had kapasiti ruang keluasan masjid ataupun surau. Jadi itulah antara intipati-intipati yang dikeluarkan ataupun SOP baru oleh Majlis Islam Sarawak setakat 10 Mei 2021. Ya, kita tak tahu lagi apa lagi update yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi sama-sama kita menunggu dan patuhi saja apa arahan daripada kerajaan kerana mereka lebih tahu apa yang mereka akan lakukan. Mereka lebih tahu mungkin apa yang lagi terbaik lah untuk betul. kita. Jadi mungkin SOP ini akan berubah selepas pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam mengenai PKP. Jadi kita tunggu dan lihat kenyataan media ataupun kenyataan rasmi daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada petang ini mungkin. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Jess akan kembali bersama dengan tetamu kita. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Hello Ayah. Ayah tak balik ke raya ni? Ayah tak dapat balik beraya tahun ni, nak. Tak apalah ya. Ayah minta maaf. Dah 2 tahun kita tak beraya bersama. Take care Ayah. Assalamualaikum. Tak dapat balik raya lah saya tahun ni. Samalah kita. Saya tidak dapat balik raya tahun ni. Tak apa, next year. Saudara. Hey. Hai. Kek lapis. Wow, kek lapis. Ada orang bagi tadi untuk raya ni. Oh. Saya suka kalau raya ni kan, kalau ada open house, memang saya first yang datang. Dapat makan macam-macam pak. Betul, tapi untuk lain sikit tau. Sip apa? Food delivery ada pak? Jauh, tapi masih boleh raya together. Yes. Betul. Makan. Makan. Saya pun tak dapat balik raya juga. Tapi tetap raya together. Yes. Raya together. Tak dapat nak rentas negeri. Tak dapat nak rentas zon. Tapi yang penting kita tetap raya together. Okey, jom. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia dan kita ingin war-warkannya kepada semua. Topik yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah mengenai Minggu Imunisasi Sedunia. Jadi kita ada tetamu undangan bersama kita pada hari ini iaitu Dr. Hana Yasmin Marzuki, Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Keluarga Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, dan kita nak ucapkan selamat pagi dan selamat datang Dr. Hana. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Okey, sihat? Ya, sihat. Dah tak sabar nak raya. Macam malu-malu je. Dia macam malu-malu. First time. Okey, sebab kita nak bincang mengenai Minggu Imunisasi Sedunia dan kita tahu pada 24 hingga 30 April 2021 yang lalu, negara dan seluruh dunia telah menyambut Minggu Imunisasi Sedunia di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sambutan ini akan diadakan setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran berkaitan faedah imunisasi dan mempromosikan vaksinasi ini. Jadi kita nak doktor jelaskan secara amnya, doktor. Kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan imunisasi ini sebenarnya? Okey, selamat pagi John and Jess. Pagi. Okey.
Saya sekarang ini sedang bertugas di unit kesihatan keluarga, Okey. pejabat kesihatan bahagian Kuching, dan tugas saya adalah untuk menjaga kesihatan ibu, kesihatan kanak-kanak dan juga remaja. Jadi saya nak ucapkan, sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan terima kasihlah kerana sudi menjemput saya sempena minggu imunisasi sedunia. Okey, jadi berbalik kepada soalan Jess, apakah itu vaksin? Vaksin ataupun imunisasi adalah sejenis bahan ataupun suntikan yang mengandungi antigen yang mampu membentuk antibodi di dalam badan seseorang, dan daripada antibodi tersebut akan menghasilkan daya imun ataupun immunity di dalam tubuh seseorang. Jadi apabila seseorang telah mendapat immunity dari sejenis penyakit, apabila seseorang itu diserang jangkitan, ia mampu menghasilkan antibodi untuk menghalang seseorang itu mendapat jangkitan kuman virus ataupun bakteria yang teruk. Dan pada hari ini kita dapati pelbagai jenis vaksin dalam bentuk individu, singular vaksin, sejenis vaksin, ataupun dalam bentuk kombinasi, bermaksud satu jenis suntikan itu mengandungi pelbagai jenis vaksin. Maksudnya seseorang itu boleh mendapatkan satu suntikan vaksin yang mempunyai pelbagai jenis vaksin. Ini adalah sangat praktikal dan berkesan kerana ia akan mengurangkan kesakitan terhadap seseorang, especially kanak-kanak. 3 in 1 macam tu lah. Yeah. Tapi mungkin boleh kongsikan apakah antara contoh-contoh vaksin ataupun jenis vaksin yang mengandungi beberapa jenis vaksin dalam satu di Malaysia kita mempunyai program imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak, dan sebagai contoh kita mempunyai vaksin 6 serangkai yang terdiri daripada 6 jenis vaksin lah, iaitu diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B dan influenza virus lah untuk kanak-kanak yang berumur 2 bulan yang ke atas. Itu untuk bayi lah, terutamanya untuk baby. Ya, untuk kanak-kanak. Dan untuk tema sambutan kali ini, John, yang ditetapkan oleh World Health Organization, WHO, ialah vaksin mendekatkan kita. Vaksin bring us closer. Selari dengan program imunisasi vaksin COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia baru-baru ini. Jadi di mana kita melihat kepentingan ataupun keperluannya kita mendapatkan imunisasi vaksin ini, John. Jadi untuk soalan seterusnya, Doktor, kerana kita tahu bahawa kita sedang menghadapi COVID-19. Jadi untuk tubuh manusia, terutamanya sekali kanak-kanak, berupaya menghasilkan sel dan antibodi secara semula jadi. Ini untuk melindungi mereka daripada terkena jangkitan virus dan juga bakteria. Namun begitu, mekanisme pertahanan ini akan dirangsang dengan lebih kuat dengan suntikan vaksin. Antigen dalam vaksin bertindak merangsang sistem daya tahan lawan jangkitan untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap sesuatu penyakit tertentu. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, kanak-kanak turut diberikan vaksin semasa mereka masih bayi, seperti vaksin hepatitis B dan BCG. Kenapa pula pemberian vaksin COVID-19 mengecualikan kanak-kanak, Doktor? Kanak-kanak akan diwajibkan untuk menerima vaksin seawal bayi baru dilahirkan, iaitu mereka akan menerima vaksin hepatitis B yang menghalang bayi tersebut untuk mendapat jangkitan virus yang memberikan infeksi dekat hati ataupun liver, dan juga sewaktu lahir lagi bayi akan menerima suntikan vaksin BCG, hepatitis B dan BCG. BCG adalah untuk melindungi kanak-kanak tersebut daripada dijangkiti tuberkulosis lah ataupun batuk kering. Jadi vaksin tersebut telah wujud berpuluh tahun yang lepas dan telah ada data yang mencukupi untuk data yang mencukupi tentang keberkesanan dan keselamatan vaksin tersebut. Namun begitu, berbanding dengan vaksin COVID, vaksin COVID-19,
pada masa ini di Malaysia, indikasi yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia dan KKM hanyalah untuk diberikan kepada dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, kerana setakat ini belum ada data yang mencukupi untuk vaksin ini diluluskan untuk diberikan kepada yang berada di bawah 18. populasi yang bawah 18 tahun. Yep. Ya, sebab kita tak nak ada kesan sampingan yang tidak diingini lah terhadap virus ni kanak-kanak. masih baru dan vaksin ni pun masih lagi baru. Jadi belum diluluskan. lebih banyak kajian yang harus dijalankan supaya ia selamat digunakan untuk mereka yang berada di bawah 18 tahun dan ke bawah. Baik, jadi banyak lagi perbincangan kita selepas ini yang kita nak bincang dengan Dr. Hana. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni saya dan Jess akan kembali hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Saya John dan juga Jessica John. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Hana, iaitu kita nak membicarakan mengenai Minggu Imunisasi Sedunia ataupun World Immunization Week. Jadi doktor, kita nak tanya, sekarang kita tahu negara kita sedang menjalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi sebagai seorang doktor, adakah doktor dah menerima 2 dos COVID-19? Sudah. Jadi vaksin yang diterima adalah Pfizer. Ya, Pfizer. Jadi so far macam mana? Macam mana proses? Mungkin boleh kongsikan pengalaman menerima vaksin COVID-19. Untuk program vaksinasi kebangsaan COVID di Malaysia, terdapat 3 fasa yang bermula dengan fasa 1, iaitu dimulakan dengan frontliners lah. Dan saya berpeluang untuk menerima dos pertama dan kedua pada seawal Februari dan second dose pada Mac lah. Ya, dan di Kuching kita akan terima vaksin di Stadium Perpaduan Petrajaya. Dan dan sebelum diberikan vaksin akan ada konsultasi bersama dengan pegawai perubatan lah untuk mengenal pasti risiko ataupun untuk membenarkan seseorang itu menerima vaksin lah. Jadi masyarakat tak perlu risau lah untuk menerima vaksin, kerana akan ada konsultasi doktor, dan juga selepas vaksin akan diberikan observasi selama 15 minit selepas vaksin. Tak payah risau. Semua yang sebelum divaksinasi mereka akan terangkan dulu apakah yang akan terjadi, apakah antara side effects. Dia ada kaji juga kan kita punya sejarah penyakit dan sebagainya untuk menerima vaksin tu. Jadi selepas menerima vaksin tu 15 minit kita dekat sana, mereka akan observe kita. Tengok sama ada kita ada menjalan ada apa-apa alahan ke, ada apa-apa kesan sampingan yang teruk ke. Jadi jangan risau. Jadi John, kita nak tahu juga ni sebab banyak orang cakap, adakah vaksin ni benar-benar mencegah penyakit? Banyak yang tanya-tanya sebab kalau nampak untuk registration untuk vaksinasi pun masih lagi kurang, masih lagi rendah, belum lagi 100%. Betul. Jadi masih yang tertanya-tanya, betul-betul mencegah penyakit atau adakah 100% membasmi virus tersebut? Apakah antara contoh penyakit yang berjaya dibasmi secara 100% dalam sejarah dunia untuk penggunaan vaksin ni? Untuk vaksin secara seluruh dunia, kita dah dapati contohnya, sebagai contoh, smallpox telah berjaya dibasmi di seluruh dunia sejak tahun 1980-an. Dan ini telah mengurangkan kadar kematian kanak-kanak lah. Dan juga selain itu, poliomyelitis juga berjaya dibasmi di beberapa rantau, dan juga di Malaysia kadar kematian disebabkan poliomyelitis juga berkurang.
Jadi ia memang menunjukkan keberkesanannya vaksin ini betapa pentingnya, sebab kalau kita dapat yang sekarang kita nak cakap ataupun kita nak mencapai mengenai herd immunity ataupun immunity community, di mana kebanyakan ataupun sebahagian besar daripada community telah pun divaksin dan ada immunity, dan dari situlah kita boleh menghalang virus itu untuk berjangkit dengan lebih teruk kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, at least kita ada alternatif untuk mencegah penyakit tersebut. Dan bagi Dr. Hana sendiri, mungkin bagaimana vaksin itu berperanan untuk melindungi komuniti? Ini untuk COVID vaksin. Betul. Oh, okey. Khususnya untuk vaksin COVID, kita tengok apabila sebahagian besar masyarakat telah diberi vaksin, telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit. Jadi kuman ataupun bakteria virus tersebut akan menjadi sukar untuk mencari individu ataupun host untuk dijangkiti. Jadi apabila sekumpulan masyarakat ini tidak dijangkiti penyakit, kita telah mencapai immunity kelompok lah, yang dinyatakan tadi herd immunity. Tetapi untuk mencapai herd immunity ni, kita kena memberikan liputan imunisasi, liputan pemberian imunisasi yang tinggi. Jadi selaras dengan program kebangsaan imunisasi COVID di Malaysia, telah memberikan sasaran sebanyak 70% penduduk akan divaksin dalam masa setahun dari bermulanya program vaksinasi COVID, iaitu yang telah bermula pada Februari tahun ini. Jadi itulah yang kita harap dan doakan agar proses pemberian vaksin kepada kebanyakan daripada kita ni berjalan dengan lancar. Kalau boleh cepat sikit lagi bagus. Tapi itu semua ada prosedur masing-masing lah. Jadi kita just doa dan harap agar semuanya berjalan dengan lancar, dan kita harap agar semua daripada kita boleh menerima vaksin secepat mungkin. Orang kata menunggu tu satu penyiksaan. Tapi kita nak tengok outcome dia nanti. Ada kebaikan. Dia kan ada 3 fasa. Jadi fasa pertama mungkin dah habis, sekarang fasa 2 sedang berjalan, dan fasa ketiga mungkin akan bermula tidak lama sahaja lagi. Kita nak utamakan frontliners. Betul. Jadi doktor, kita nak tahu jugalah mungkin bagi pandangan doktor sendiri, walaupun vaksin sebelum ini dah pun menunjukkan keberkesanan untuk mencegah penyakit, untuk mencapai immunity kelompok dan sebagainya, tetapi masih juga ada segelintir masyarakat yang mungkin masih lagi bimbang ataupun masih lagi macam gusar mengenai keberkesanan vaksin ini. Apa pandangan doktor mengenai isu tersebut? Okey, untuk vaksin COVID ini, di Sarawak kita menggunakan vaksin Pfizer dan juga Sinovac yang telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan KKM. Dan maksudnya telah ada data untuk membuktikan keselamatan dan keberkesanan vaksin inilah, dan juga ia akan melindungi kita secara luas, iaitu broad spektrum, walaupun terdapat varian yang baru, ia dijangka akan melindungi walaupun bukan secara keseluruhan, tetapi akan melindungi sedikit sebanyak daripada jangkitan COVID dari varian yang lain lah. Jadi masyarakat masih digalakkan untuk mengambil vaksin COVID. Betul. Walaupun sekarang ni Johan, sebab kita tahu ada wujudnya varian baru COVID-19 yang datang dari India, dan mutasi ini dikatakan lebih bahaya, jauh lebih bahaya. Jadi wujudnya varian ini memberi kesan kepada negara, kepada usaha negara untuk mencapai imunisasi kelompok, seperti program imunisasi kebangsaan yang baru sahaja masuk ke fasa kedua pada saat ini. Jadi bagaimana anda, Dr. Hana sendiri melihat isu daripada ini akan memberi impak kepada penduduk-penduduk di seluruh negara terutamanya? Seperti yang saya katakan tadi, vaksin tersebut mampu memberikan perlindungan, kalau bukan secara keseluruhan, dia akan memberikan perlindungan kerana dia
memberikan perlindungan secara luas, broad spectrum, dan walaupun terdapat risiko bahawa vaksin ini tidak akan melindungi kita daripada varian baru tersebut, tidak bermakna vaksin ini tidak berkesan lah. Vaksin ini masih lagi efektif untuk melindungi kita daripada mendapat jangkitan COVID yang serius. Maksudnya kalau seseorang tu dah terima suntikan vaksin, kalau dia terkena jangkitan COVID, gejala yang dia akan terima hanyalah kemungkinan gejala yang ringan sahaja. Very minimal. Dan kurangkan risiko. Itulah bukti keberkesanan vaksin. Jadi jangan takut, ambillah vaksin, daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Lindung diri, lindung semua. Baik, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hana atas perkongsian yang beliau kongsikan tadi. Tadi Jazz, banyak yang beliau kongsikan. Dan juga sempat juga mengkongsikan mengenai pengalaman beliau menerima vaksin COVID-19 yang telah pun beliau terima di fasa yang pertama untuk barisan hadapan. Katanya untuk vaksin dos pertama tak ada apa-apa efek lah. Mungkin dos kedua tu memang efek yang kita akan ada kuat sikit. Betul, dia ada kuat sedikit, tapi itu normal. Jadi tak perlu takut, tak perlu risau. Jadi kepada anti vaksin di luar sana, kepada anti vaksin di luar sana, rasanya kita kena terima apa-apa alternatif yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi vaksinasi atau imunisasi yang dilakukan ini adalah merupakan salah satu langkah untuk kita menghalang ataupun mengekang penularan COVID-19 ini, sekaligus boleh menghapuskan 100% COVID-19. Betul. Tahu? Kita doa yang baik-baik. Walaupun anda merupakan salah seorang anti-vax, tapi itu merupakan pendirian anda sendiri. Itu pendirian mereka tapi sendiri. janganlah menggalakkan orang lain juga untuk jadi anti-vax. Jangan menakut-nakutkan orang. Kalau anda takut, anda rasa lagi masih was-was, masih ragu-ragu, mungkin just keep it to yourself. Jangan kita nak sebarkan benda-benda yang mungkin boleh menakutkan orang sekeliling kita. Baik, ingat, lindung diri, lindung semua. Baik, kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Jess akan kembali untuk segmen yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Susunkan jari, kami aturkan salam menyambut Syawal penuh kesyukuran. Pagi Raya memakai keringkam. Busana warisan sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Jemilah Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Pandemik COVID-19 masih merebak dengan pantas di seluruh dunia. Tetapi sekarang, kita melihat adanya sinar cahaya dalam kegelapan wabak ini. Dengan adanya vaksin COVID-19, kita mampu mengatasinya. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah pun berjaya memperolehi vaksin ini. Bermula bulan Februari 2021, kita akan menerima penghantaran vaksin ini secara berperingkat. Ini akan membolehkan kita memulakan proses untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun, mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam juga menetapkan hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan, seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini.
Marilah kita sama-sama putuskan rantaian infeksi. Let us break the chain of infection. Kerajaan akan umumkan cara pendaftaran untuk vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke sekarang ini. Kita sedang berada di segmen yang kedua kerana segmen yang pertama tadi topik yang agak menarik sesuai dengan isu semasa kita iaitu mengenai imunisasi ataupun vaksinnya. Jadi hari ini sebab kita dah lama skip kelas ni Jo. Betul, lama kita tak belajar. Dah lama tak belajar. Otak pun dah berkarat. Dah tak, itu berkarat. Skill matematik pun dah hilang, entah ke mana. Lepas ni bagi tahu Cikgu Azila. Bercakap dengan Cikgu Azila, kita ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi Cikgu Azila. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Cikgu? Lamanya tak jumpa. Ya, lama tak jumpa. Yuran ni tuition pun dah tertangguh ya. Yuran tuition. So far Cikgu Azila macam mana puasa ni bulan Ramadan? Dah hari ke-29 kan hari ni? Hari 29 lagi ni. 29 esok 30 kan. Esok last day. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman Ramadan tahun ni. Ramadan tahun ini dia a bit apa nak cakap ni lebih happy lah banding yang tahun lepas. Tahun lepas kita terikat sikit kan. At least kita dah boleh pergi solat tarawih, boleh jumpa orang keluar kan. Macam dulu kita di rumah saja stay at home. But semua tu untuk kebaikan kan. So tahun ni okeylah kita, tapi cuma perayaan tu mungkin daripada macam John cakap tadi dengan Jess cakap daripada 7 hari boleh sambutan and then 3 hari 1 hari. Petang ni kita tak tahu harap tak adalah sebab semalam Perdana Menteri dah umumkan PKP kan satu dunia pula satu seluruh negara, jadi kita tak tahu lagi esok petang ni macam mana, jadi kita tunggu sajalah. InsyaAllah semuanya baik-baiklah. Betul, kita doa yang baik itu untuk kepentingan dan kebaikan kita semua. Baik Cikgu, hari ni apa yang Cikgu nak ajar saya nak Jess dah bayar yuran belum? Belum lagi. Okey, tak apalah, nanti kita Sarawak Pay, guna Sarawak Pay. Betul, bayar Sarawak Pay je. Okey, saya nak bawa semula pergi ke apa yang kita dah belajar dahulu, iaitu tolak 9 dan tolak 8 dahulu, dan lepas tu saya nak bagi tahu kenapa dia jadi macam tu. Kenapa hari tu saya cakap tambah 1 tambah 2. Okey, contohnya kalau ingat lagi yang ni 14 minus 9 14 tolak dengan 9, kita akan ajar adik-adik student kita ni tak perlu pinjam lah. Sebab yang ni susah, kalau nak pinjam jadi 14 tolak 9 balik jadinya. Kan? Ini jadi 14, ini jadi kosong, alah sama. Tapi kita tambah 1. Sama ada tambah 1 yang ini ataupun nak letak kat tepi pun boleh terpulang. So 4 plus 1 is 5. Jadi jawapan dia 5. Okey, seterusnya saya bagi tahu itu kalau 8 dia punya kawan dia adalah 2 kan? That's why kalaulah 14 15 saya cuba 15 tolak dengan 8. Okey, kalau tolak 8, ingat 8 ini kawan dia 2, gereknya lah. Gereknya 2. Okey. So ini kita tambah 2. So 5 tambah 2 jadi 7. Ingat lagi orang sebelah saya ni Cikgu. Ingat lagi dia bagus. Nampak dia buat kaji rasanya. Okey, seterusnya ini 9 ini 8. Sebenarnya nombor-nombor ini semuanya ada pasangan. That's why hari tu yang ni jadi tambah 1, yang ni jadi tambah 2. Kalau 8 tambah 2, 9 tambah 1. Sebenarnya 9 ini pasangannya 1, 8 ini pasangannya 2, 7 pasangannya 3, 6 pasangannya 4, 5 pasangannya 5 and so on lah. Boleh faham kenapa pasangan-pasangan ini? Ya, lepas tu dia terbalik. Kerana setiap pasangan-pasangan ini akan menghasilkan 10. Boleh Boleh 9 tambah 1 10, 8 tambah 2 10, 7 tambah 3 10. Semua ini menghasilkan 10. That's why kalau 9 kita akan tambah 1. Kalau 8 kita akan tambah 2. Boleh bayangkan tak kalau soalan ini adalah saya letak 16 16 tolak dengan 7. Pasangan 7 kan 3. Jadi kalau 7 yang ini akan tambah 3. So 6 tambah 3 9.
lebih senanglah daripada nak mengeluarkan jari 10 dekat sini, lepas tu cari 6 lagi. Cari ada student ni dia guna jari kawan. Pinjam lagi kawan. Tak cukup jari. Dia tak cukup kan? 10. Kreatif dia. Kreatif. Dia kata pinjam jari kawan lah, tak cukup jari dia. Boleh pinjam pula. Sebab dia tak pinjam kaki ya. Bau strong. Bau nendak. Okey. So, yang ni macam ni lah. Okey. Ingat lagi, dia punya syarat adalah, syaratnya adalah nombor ini belas lah. And then tolak this number, 9 or 8 or 7. Mungkin ada orang dia akan rasakan ini susahlah nak bagi student hafal apa semua. Bagi saya itu tidaklah dikatakan susah kerana ini adalah boleh dikatakan pengayaan. Pengayaan ini maksudnya student diajar pelbagai cara. So depends dengan student itu juga dan cikgunya juga, mana satu yang senang nak diterangkan oleh cikgunya dan mana satu yang senang untuk difahami oleh student tersebut. So kita dekat sini kita berkongsilah apa yang kita ada. Okey, bila soalan-soalan ini berguna dan membantu student, of course lah, taklah setiap masa soalannya akan tanya belas tolak dengan nombor simple. Okey, contohnya kalau nombor itu adalah 3, 9, 3, 7, 3, 6. Ambil nombor tu lah, senang. Okey, bolehkah 3, 9? Oh, siap. Okey, saya cuba lagi. Okey, nombor ni letak bawah je lah best. Ini 4, ini 5. Saya ambil nombor ni balik. Okey, ini 9, 0, 7, 0, 6. Okey, contoh macam ni Kalau tolak, padam dulu ini ya. Okey. Kalau dalam kes begini, yang ini senanglah. Belakang ni senang dulu 6, 6, 0. Yang kita tahulah. Seterusnya 3, 0, 3. Okey, sini dia 5 dengan 7. Tambah 5 tambah 3. Relax dulu. Pinjam dulu. Pinjam dulu. Dia kena pinjam dulu. Yang ni sebab 5 tolak 7 kan tak boleh, kan? Pinjam dulu macam biasa dulu. Relax ah. Sebab yang ni tadi cuma terpakai untuk kalau dah belas-belas. Sebab yang ni mesti jadi 15 dululah. Masih lagi 1000. Okey. Now, 15 tolak 7. Sinilah dia akan membantu. Tak perlu keluar jari, tak perlu. Kan? Sebab 15 kan kita dah belajar tadi. 15 kalau tolak 7 tadi, 7 kawan dia apa tadi 3. 3. Tahu 7 lawan kawan dia 3. Jadi ini tolak 7 maksudnya yang 5 ini nombor 5 sini saja. Satu yang tengok tambah 3. Dapat 8. Okey. 2 pula tolak dengan 0. 2. Ini biasalah. Okey. Seterusnya 4 tolak 9 kan tak boleh. Sini pinjam. Dekat sini pinjam. Yang ini 2. So, sekarang 14 tolak 9 kita tambahkan 1 sahaja. 1 tambah 4 dapat 5. 2 turun ke bawah. Jadi dapatlah jawapan dengan mudah sekali. Simple lah. Laju. Namakan tak exercise minda. Dulu tak belajar skill-skill macam ni. Kan, kalau tak dapat A++++. Itulah. Baik. Jadi selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Cikgu Azila. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan jugalah bahawa kita sekarang juga bersiaran langsung di Facebook. Di Facebook Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS. Jadi boleh saksikan kita setiap pagi 7.30 pagi di Facebook. Jadi kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Hello, Ayah. Ayah tak balik ke raya ni? Ayah tak dapat balik beraya tahun ni, nak. Tak apalah, Ayah. Ayah minta maaf. Dah 2 tahun kita tak beraya bersama. Take care, Ayah. Assalamualaikum. Tak dapat balik raya lah saya tahun ni. Samalah kita. Saya tidak boleh raya tahun ni. Tak apa, next year. Saudara. Hey. Hai. Kek lapis. Wow, kek lapis. Ada orang bagi tadi untuk raya ni. Oh,
Saya suka kalau raya ni kan, kalau ada open house, memang saya first yang datang. Dapat makan macam-macam, Pak. Betul, tapi untuk lain sikit tau. Si apa? Food delivery ada, Pak? Jauh, tapi masih boleh raya together. Yes. Betul. Makan. Saya pun tak dapat balik raya juga. Tapi tetap raya together. Yes. Raya together. Tak dapat nak rentas negeri, tak dapat nak rentas zon, tapi yang penting kita tetap raya together. Okey, jom. Baik, kita dah berada di segmen yang terakhir. Dan juga masih kita nak belajar je walaupun cuti sekolah, kita nak kena refresh minda. Jadi kita pass kepada Cikgu Azila. Okey, kita sambung bahagian seterusnya pula. Yang tadi senang sahaja, tolak-tolak yang biasa sahaja. Of course, student mesti tengok balik kita dekat YouTube supaya boleh belajar bab itu tadi. Sekarang, musim perayaan ini, apa yang kita pantang sangat tengok adalah makanan. Betul? Selain daripada itu, duit raya pun pantang. Yang tu pantang dengar. Orang dewasa pantang orang minta dengan dia. Rasa nak pulang cepat-cepat rasa. Tapi ada satu perkara lagi yang kita pantang lihat masa musim perayaan adalah tanda ini. Tareng. Persen. Kalau kita sale, betul, diskaun. Nah, ini muka selalu shopping ni tengok sale banyak-banyak. Masuk. Kita pantang tengok ni. Kalau ada gantung dekat kedai, wah, ada sale. Masuk. Okey. So saya nak ajar sikitlah kalau nak kongsikan. Kalau kita jumpa tanda ini and then kita rasa berapa potongan. Kita rasa kadang tak tahu. Kita nak keluarkan kalkulator nak ambil. Kalaulah jumpa nombor yang senang, ini in case you jumpa nombor yang senang lah. Contoh dia kata 20% daripada harga benda tu berapa? Harga benda tu contohnya nombor yang mudah lah, saya bagi nombor yang mudah. 60 lah, 60. Okay. 100 senang hilang. Okay. Katakan 60 kan. Kalau ikutkan macam ini, kita nak buat perkiraan. 20% daripada off tukar kepada darab 60. Baru dapat jawapan. Okey. Kalau jumpa nombor begini, syarat dia adalah ini bukan 25, bukan 26 tapi 20 sahaja. Dan ini bukan 65, bukan 63, bukan 61 tetapi 60 sahaja. Kalau jumpa yang macam ini, kita cuma darabkan ini dan ini sahaja. 6 darab 2. 6 darab 2 dapat 12. So yang dipotong tu, kalau dia kata 20% potongan, RM12 dah dia potong. Jadi ini bukan sahaja berguna untuk yang di sekolah, tetapi untuk nak shopping lepas ni. Saya tahu kan, ambil kesempatan kan. Musim-musim nak dekat-dekat lagi nak raya, lagi banyak sales ni keluar ni. So kita alert lah lepas ni. Tengok percentage. Cikgu Azila dah ajar tadi, tu sampai kira. Okey. Contoh lagi. Kalau 30% dan harga benda tu apa yang nak dibeli contohnya harga dia adalah RM70. Okey. Tak perlu buat apa pecahan darab apa semua, tak perlu. Ambil 3 ini darab dengan 7 terus. Darab. Darab dengan 7 terus. 3 darab 7 21. So yang dipotongnya tu RM21 lah. Begitu. Senanglah aku ngitung lepas tu. Inilah yang musim-musim perayaan ni, saya tahu yang ni penting. Betul. Percentage ni penting. Lagi-lagi nak kira kan. Nak bajet-bajet, cukup dah duit kutuk, bolehlah beli baju Melayu baru tu. Macam itulah. Dapat kira save budget semua tu. Kita boleh estimate berapa. Macam Jess pergi tak shopping raya ni? Shopping juga. Tak sambut raya shopping juga. Tak sambut pun saya shopping juga. Saya memang suka menyemak dengan orang John.
bahaya ni. Kalau ada sale-sale sebab tak apa. Ada nak gawai raya kan. Gawai pun akan datang. Tak patuh SOP ni nak menyemak. Tak. Tak menyemak dekat bahan-bahan tu, barang tu. Jadi itulah antara tips ataupun perkongsian Cikgu Azila pada hari ini. Terima kasih Cikgu Azila. Terima kasih banyak. Bila lagi next class? Next class insya-Allah minggu depan. Minggu depan kita akan belajar lagi. Yang ini senang kan? Senang. Minggu depan kita nak belajar algebra pula. Cara simpan duit pula. Itu Wan Alif. Ni boros ni. Okey, jadi terima kasihlah Cikgu Azila. Sama-sama. Terima kasih Jangan juga. Jangan lupa duit raya saya. Okey, ini buat nak pulang terus. Jadi selamat raya juga kepada Cikgu Azila. Ya, terima kasih. Mungkin nak ucapkan kepada murid-murid ke? Ya, saya mengucapkan maaf zahir dan batin. Selamat hari raya kepada anak-anak murid saya. Dan anak-anak murid kita ni bukan yang belajar dengan kita sahaja di pusat tuition dan sebagainya, juga yang berada di Sejahtera Asia dan penonton Sejahtera Asia. Pastikan patuhi SOP ya Cikgu. Raya-raya juga SOP juga. Okey. Jadi itulah sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk pagi ini bersama dengan saya dan Jess. Tapi jangan ke mana-mana sebab teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS, saluran 122 Astro dan juga MyTV. Sebab pelbagai lagi program-program menarik iaitu yang berkaitan dengan Ramadan dan juga berkaitan dengan Hari Raya juga yang akan disiarkan di sepanjang hari hanya di TVS saluran 122. Dan juga kalau kita lihat ada iklan di mana hari pertama raya Syawal. Hari pertama Syawal raya akan ada pembaca berita memakai keringkam dan juga songket membaca berita dalam sejarah. Jess baca berita. Saya adalah salah seorang daripadanya. Jadi jangan terlepas peluang untuk melihat kami untuk membaca berita dan mengikuti kami di perkembangan semasa dan juga isu-isu yang baru. Fresh. Baik, jadi sampai di sini saja. Esok bersama dengan saya dan juga Gas dan saya Jonathan Ding dan saya Jessica John. Jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye-bye. Jari kami aturkan salam menyambut Syawal penuh kesyukuran. Pagi Raya memakai keringkam. Busana warisan sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.